dah bersedia? Okey, kita teruskan. Okey, hari ini kita akan belajar, okey, tembereng garis, pembahagi dua sama serenjang, garis selari, pembahagi dua sama sudut. Lepas tu kita akan melukis sudut-sudut 30, 60, 120. Okey, dan seterusnya 45 dan 90 darjah. Okey, saya akan tunjukkan beberapa video. Kamu perhatikan, okey, perhatikan macam mana lukisan itu dilakukan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nak melukis tembereng garis, kita hanya perlu gariskan dengan menggunakan pensel dan pembaris lah, sebab kita nak lukis garis lurus kan, betul tak? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Ini yang berwarna kuning ini adalah dia punya compasses kita. Compasses kita ni maknanya ukuran kita yang saya tunjukkan ni. Nampak ke saya tunjukkan ni? Sekejap saya. Okey. Okey, ruangan sebelah sini, sebelah kiri ni adalah di mana yang jarum kita tu. Compasses kita kan ada jarum dengan ada pensel kan, betul tak? Kelas. Okey, dekat sini kita tandakan terlebih dahulu, okey. Selepas itu kita letakkan, okey, yang sebelum ni tadi, diukur terlebih dahulu. Compasses kita, ini jarum. Yang ni pensel kita. Ini pensel, ini tempat pemegang lah. Kalau saya pandang daripada sudut atas tu. Okey, daripada tajam ni yang jarum tu, ini pensel kita. Berapa cm jarak dia ni, kelas? Berapa cm dia buat ni? 5 cm. 5 cm. Okey, selepas itu dia letak dekat sini yang jarum. Selepas tu dia buat apa? Dia tandakan. Nampak tak? Dapatlah ukuran berapa cm ni? Kalau diukurkan ni 5 cm. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh? Okey, cuba buat sekarang. Cepat ambil pensel, ambil pembaris, ambil kertas, lukis satu garis. Selepas itu kamu ukurkan. Okey, dalam kertas kamu tu kamu ganjak ke tepi sikitlah, tulis tembereng garis. Setiap ini kena ada tulis nama tembereng garis. Okey, selepas tu buat garisan ukur 5 cm. Okey dah? Dah buat dah? Okey, dah macam ni dah. Dah lukis macam ni keadaan dia? Dah. Okey, kita teruskan. Tengok 5 cm kan tu? Lepas tu kamu tandakan. Okey, kamu tandakan sahaja. Tulis titik yang pertama P, titik yang kedua Q. Selepas tu kamu tulislah 5 cm. Okey, ini adalah tembereng garis. Dah siap dah? Itu je cara dia. Boleh faham? Boleh. Okey, senang kan? Untuk tembereng garis senang. Okey, sekejap saya tutup dulu dia punya. Okey, kita teruskan dengan lukisan yang lain. Dah bersedia? Okey, kita nak melukis pembahagi dua sama serenjang. Okey, pembahagi dua sama serenjang. Okey, first kali saya nak kamu tulis dulu nama ni. Pembahagi dua sama serenjang. Dah tulis dah? Dah belum? Selepas itu, kamu buat satu garisan. Gunakan pensel kamu dengan pembaris. Satu garis. Lepas tu, kamu tandakan satu tanda. Kamu letakkan huruf R.
Di sebelah kanan pun sama juga. Letak satu tanda. Kamu tuliskan huruf S. Dekat sini S. Yang ini R. Okey dah. Dah belum? Dah. Okey, kita teruskan. Kita nampak tak? Dia panjangkan sedikit. Okey, dia punya compasses tu, yang kelukis tu, dia letakkan yang jarum, letak dekat R. Okey, letakkan sekarang dekat R. Okey, besarkan sikit ukuran. Okey, besarkan sikit, bukakan sedikit bukaan untuk compasses. Lepas tu, kamu tandakan di ruangan atas ni. Dia kalau boleh, kalau ni dekat tengah-tengah, dia melebihi tengah-tengah ni. Dia buat radius sebelah atas. Jangan pendek sangat. Tak mau pendeknya tak nak. Dia mesti melebihi setengah daripada RS ni. Okey, kalau saya tanda dekat sini ni tengah-tengah kan. Saya naikkan ke atas, dia lebih. Okey, ngam. Okey, kalau saya tengok ke atas, lukisan kamu dekat sini, tak nak. Dia mesti kalau di tengah-tengah, saya bawa tanda sini, dia kena dekat sini. Mesti lebih depan dan belakang. Okey dah? Dapat belum? Baru satu tanda. Okey, siapa yang tak dapat bagi tahu cikgu? Siapa yang tak faham? Semua faham ke? Kelas, semua faham ke? Setakat ni okey? Okey. Okey, kita teruskan. Satu tanda di atas, ukuran yang sama, jangan gerakkan bukaan compasses tu. Tanda juga di sebelah bawah. Atas dan bawah. Okey, yang ini kamu kunci compasses kamu tu. Jangka lukis kamu tu jangan gerak lagi dah. Okey, sebab kita akan gunakan ukuran yang sama. Tanda atas, tanda bawah. Okey, angkat compasses tu, jangan gerakkan bukaan dia, kekalkan. Letak pula sekarang ni jarum di sebelah S pula. Tadi jarum di sebelah R. Okey, letak sekarang jarum di sebelah S. Ukur lagi salib dan tandakan di situ. Okey, boleh tak? Dapat tak cara yang sama? Dapat tak lukisan yang sama dengan kamu lukis? Siapa yang tak faham? Dapat. Okey, boleh sama macam ni. Yang lain-lain ada tak? Yang tak dapat yang lain? Dia mesti bukaan yang sama. Kalau bukaan dia daripada awal tadi, semua bukaan yang sama. Dia tak boleh ubah langsung. Kalau dah terubah, padam semula, buat lain. Cuba buat. Buat semula daripada awal. Bukaan dia wajib lock. Kamu kuncikan bukaan dia. Sama aja. Lukisan, empat lukisan ini mesti dia punya bukaan yang sama. Okey, dah bersedia? Seterusnya. Dah dapat tak? Danish dapat tak Danish? Dapat. Okey, macam ni keadaan dia. Okey, selepas itu buat apa? Kamu rasa? Dah ada titik bersilang dekat atas, dah ada titik bersilang dekat bawah, apa perlu kita buat? Ambil pembaris, lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Letakkan di tengah-tengah ni. 1 dan 2 ni. Lepas tu kita kena gariskan. Dapatlah pembahagi 2 sama serenjang. Okey, boleh tak? Boleh tak kelas? Macam ini? Boleh. Okey. Siapa yang tak dapat? Beritahu cikgu, nanti cikgu ajar semula. Cikgu tunjukkan semula video ni. Ada tak yang tak dapat lagi? Siapa yang tak dapat? Saya cikgu. Macam mana? Kamu tahu macam mana? Okey, mula dengan satu garis. Okey, garis ni mesti garis gunakan pembaris ya. R dengan S. Tandakan R1S. Okey, dah tanda dah. Siapa yang tak dapat tu nama? Putri. Okey, kita tengok sekarang Putri. Okey, sekarang compasses kamu, ada compasses kan? Okey, jarum kamu tu letak dekat R sekarang. Okey, saya ulang semula.
Okey. Ni jarum kita. Okey, kompas kamu. Yang lukis kamu letak dekat R sekarang. Yang ini pensel. Pensel kamu panjangkan sedikit. Kamu panjangkan sedikit, tandakan kalau ini tandaan dia, kalau R dengan S tengah-tengah je di sini. So, saya naikkan ke atas. Ini mesti ruangan kita lukis ni mesti lebih daripada tengah. Contoh dia. Macam itu keadaan dia. Boleh tak, Putri? Cuba. Boleh. Lockkan Bukaan mesti lock. Jangan digerak-gerakkan. Bukaan dia semua lukisan yang kita lukis yang warna purple ni, semua bukaan yang sama je. Kamu kunci betul-betul. Okey. Selepas itu, tandakan satu dekat atas. Lepas tu, satu dekat bawah. Macam ni. Dah. Dah. Okey. Selepas itu, kamu angkat kompas tanpa gerakkan bukaan. Letak jarum dekat S pula. Okey, cepat. Letak dekat S. Lepas tu, bukaan yang sama, jangan gerak-gerak. Kamu tandakan bawah, atas. Macam tu. Boleh? Cuba. Bukaan mesti sama. Tak boleh yang berbeza. Sebab kita dah lock tadi. Dah. Dapat tak macam ni? Dapat. Okey, selepas tu kita buat apa? Ambil pembaris, gariskan. Okey, cuba buat. Okey, siapa lagi yang tak dapat? Faham tak yang ni macam mana nak buat ni? Faham. Okey, kita teruskan. Kalau kamu ukur, cuba kamu letakkan kamu punya jangka sudut. Kalau letak kat jangka sudut, titik A dengan S itu kamu betul-betul letak pada garis bawah ni. Okey. Garis yang kita buat ini, yang ini kita panggil serenjang. Garis serenjang berdarjah berapa? Berapa darjah garis serenjang? 90 darjah. 90 darjah. Nampak tak 90 darjah ni? Nampak tak? Dia tengok ukuran dia dapat betul 90 darjah. Itu cara dia kita nak melukis pembahagi dua sama serenjang. Boleh faham? Boleh. Okey. Lepas tu kita tandakan. Tanda simbol ini simbol apa ni kelas? Yang saya tandakan ni. Simbol apa ni? Kalau kita letak ini tak payah nak tulis dah darjah-darjah dia. Ni apa ni? Simbol apa ni? Kotak ni apa sebenarnya? Menunjukkan apa? Simbol ini menunjukkan 90 darjah. Boleh faham tak? Boleh. So tandakan sahaja dekat sini. Tak payah dah tulis dah. Tak perlu tulis ya. 90 darjah tak perlu. Sebab simbol ini dah menunjukkan 90 darjah. Selepas itu, tandakan di sebelah R, tanda 2. Di sebelah S pun tanda 2. Maknanya, kita dah bahagi 2 dah. Ukuran ni, cuba kamu ukurkan pembaris kamu. Okey, cuba ambil pembaris. Okey, letakkan R. Pergi dekat tanda garis ni. Sama tak daripada tanda garis ini ke S? Cuba tengok. Cuba kamu ukur. Sama tak? Cuba kamu ukur. R ke titik kosong. Kita letak kosong lah kat sini. Titik O ni kat sini ni. Tengah-tengah kita letakkan O. RO sama tak dengan OS? Cuba ukur. Plus. Dapat tak ukuran yang sama? Dapat tak? Dapat ke tak? Apa tu? Okey, boleh ya? Boleh ya? Okey, kita teruskan. Ni baru 2 lukisan ya. Banyak lukisan ni. Okey, dah boleh kita mulakan sekarang? Respon cikgu? Boleh. Boleh. Kita teruskan. Okey, sekarang kita nak melukis garis serenjang pula. Okey, tulis sekarang. Garis serenjang 1. Ni mungkin ada beberapa lah. Okey, garis. Dah tulis dah garis serenjang. Ada ruangan untuk dilukis. Okey, sekarang lukislah satu garis lurus. Gunalah pensel dan pembaris kamu.
Tandakan U yang pertama, titik yang kedua tandakan V. Okey, dah tanda. Dah lukis. Okey, dah buat U dengan V dah. Dah. Okey, lepas tu dekat U dengan V ni ada satu titik. Dekat garis ni kamu ke bawah sikit. Ke bawah sikit. Okey. Letaklah dekat mana-mana pun. Okey, tetapi di antara U dengan V, kamu dotkan dia, letak T. Macam ni keadaan dia. Ni, dot ni, titik ni. Kamu letak titik, kamu letak T. Dah? Dah belum? Dah. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang dari titik T tadi, kamu letakkan tajam kamu tu dekat titik T. Yang jarum tu. Okey, dah letak jarum itu dekat T. Selepas itu, yang compasses yang ada pensel tadi, kamu tanda dekat garisan U dan V tadi. Ukuran dia, kamu pendekkan sedikit. Ukuran dia pendekkan sedikit sehingga ke U lah. Pendek sedikit daripada U tu. Okey, tanda di sebelah kiri, tanda di sebelah kanan. Macam tu. Okey, boleh buat sekarang. Cepat. Dah. Ukur dia jangan dah buka-buka lagi dah. Bukaan dia wajib lock. Okey. Dah tanda macam ni? Dah. Okey, dua tanda Selepas itu, kamu letak pula compasses kamu yang tajam itu dekat garis betul-betul bersilang yang sebelah kiri ni. Yang warna purple dengan titik dia ni. Yang di tengah-tengah ni. Letak dekat situ. Dan gariskan macam itu. Okey, cuba. Okey, jarum tadi letak dekat persilangan purple dan garis UV. Dekat sini. Lepas tu, letak satu tanda. Okey, di atas. Lepas tu, di bawah macam tu. Okey, ukuran yang sama tak boleh nak bergerak-gerak lagi dah. Ukur dia sama je. Okey, dah bersedia? Dah dapat ke tak dapat? Dapat ke tak? Dapat macam lukisan ni. Dapat macam lukisan ni, sama. Sama tak? Sama dengan lukisan tak? Tak. Tak sama. Dekat mana kamu sangkut? Okey, kita mula daripada awal Okey, kita mula daripada awal. Okey, kita mula daripada awal. Mula-mula kamu ada satu garis lurus. Tandakan U dengan V. Selepas itu, kamu letaklah satu titik T dekat sini. Dekat mana-mana lah di antara ni, tapi dekat bawah lah. Okey, selepas itu ambil compasses kamu. Okey, bukakan dia. Okey, tapi jangan terlalu besar. Taklah terlalu besar. Sedikit sahaja tetapi tandakan di antara U dengan V. Tanda macam ni. Tanda dan tanda macam tu. Okey, dah dapat? Dah. Okey, next. Letak compasses kamu. Bukaan yang sama, jangan gerak-gerak. Okey, yang tanda tadi tu jangan gerak-gerak. Letak dia punya tajam tu dekat sebelah kiri. Tandakan di bahagian atas. Tanda sebelah sini pula. Okey, boleh? Sama tak? Cepat. Sama-sama. Okey, selepas itu ambil pembaris, garis saja titik T dengan persilangan tadi yang dekat atas tu. Okey, gariskan cepat. Dah. Dah belum? Dah. Okey, dah dapat berserenjang. Okey, so dapat melakukan. Boleh dapat faham yang tadi Kalau kita ukur dia punya ukuran dia
90 darjah juga. Kalau kamu cek gunakan protractor kamu tu, dapat 90 darjah. Cuba cek, dapat tak 90 darjah? Dapat. Okey, kalau dah dapat, simbol dia apa? Petak kecil kat tengah-tengah ni kan, nampak tak? Ini maknanya berserenjang. Boleh faham? Boleh. Tandakan ini adalah simbol serenjang. Serenjang ni 90 darjah. Okey. Dah bersedia untuk garis yang seterusnya? Dah belum? Dah. Okey. Okey, sekarang tulis garis serenjang 2. Okey, cepat. Garis serenjang 2. Okey, lepas tu kamu buat satu garis panjang guna pembaris, pensel dan pembaris. Tandakan di sebelah kiri tu X, di sebelah kanan tandakan juga, kamu tuliskan Y. Selepas tu di antara titik X dengan Y ni, kamu buat satu dot, kamu letakkan huruf W. Boleh? Boleh? Dah dapat? Macam ini? Dah. Dah itu. Okey, yang lain dah dapat yang lain? Dah. Okey, kita teruskan. Okey. Tadi dia ambil compasses, dia letakkan jarum itu yang tajam itu dekat titik dot yang W tadi. Selepas itu, kamu buka compasses kamu, tetapi jangan terlebih titik Y. Kecilkan sedikit bukaan compasses. Okey, kecilkan sedikit. Dia tandakan. Macam tu. Tandakan di ruangan sebelah kanan. Tanda satu. Lepas tu bukaan yang sama. Tak boleh nak buka-buka dah. Dia satu bukaan yang sama je. Ukuran dia. Tak payah ukur pun bukaan tu. Tetapi pendek sedikit. WY. Pendek sikit. Okey, lepas tu tanda juga di sebelah belakang. Okey, dah. Buat macam tu. Tanda satu, tanda di kedua. Dia memanglah beza sedikit. Dia tak nak tengok yang beza antara X dengan Y tu. Jarak dia tak tengok. Okey, dapat tak garisan macam ni dan ada tanda ni? Dah? Dah. Okey, Dah. lepas itu kamu buka sedikit. Nampak tak bukaan dia? Dia dah boleh lock, buka lock dah. Unlockkan compasses kamu. Kamu panjangkan sedikit. Kamu letak yang jarum tadi tu dekat bukaan di sebelah Y. Yang tanda tadi tu kita letak. Kita buka sedikit compasses. Panjangkan sedikit. Garis macam kita buat serenjang tadi. Okey. So maknanya kalau saya naik daripada W tadi ke atas. Dia berada di tengah-tengah ni. Ini maknanya. Lepas ni kita nak lukis ni. Garis ni kan. Faham tak? Sebab dia nak lukis garis lari. So tanda pun mesti lebih sedikit lah. Okey, tandakan ruangan dekat atas. Okey, dah dapat? Bukaan dia panjangkan sedikit. Boleh? Boleh. Okey, next. Tanda juga di sebelah sana. Okey, dah kita buka tadi. Ini kena lock. Tak boleh nak gerak-gerak lagi dah. Bukaan yang kita buka tadi tu, kita lockkan compasses kita. Tanda atas, tanda bawah. Lepas tu angkat compasses tanpa menggerakkan bukaan. Letak pula jarum di tandaan sebelah kiri pula. Yang di ruangan dekat dengan X tadi. Okey. Dah dapat dah macam ni? Dah. Next. Tandakan. Situ tanda atas. Dapat macam ni. Boleh tak? Tanda dekat bawah. Tanda dekat atas. Dapat macam ni. Boleh? Garisan 1, 2, 3, 4 ini mesti bukaan dia sama. Dia tak boleh yang berbeza. Bukaan ni kena lock. Yang dekat dengan yang mula-mula ni tak apa. Tapi ini dengan sini sama jarak dia. Untuk yang 4 ini baru kita buka sedikit, lockkan compasses kita. Okey, dapat? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, selepas tu buat apa? Gariskan macam ini. Okey, cepat. Dah lukis dah. Tandakan, sambungkan.
persilangan atas dengan persilangan bawah melalui titik W. Dapat tak lalu macam ni? Kena tak titik W tu? Kena. Okey, siapa yang tak dapat? Saya ulang balik. Semua okey? Boleh ya? Boleh. Okey. Kalau kita ukur dia punya guna protractor kita. Cuba letak protractor kamu. Ada kan? Dapat tak 90 darjah? Tepat. Dapat. Okey, Dapat. tepat 90 darjah. Bagus. Lepas tu kita tandakan apa? Tandakan simbol berserenjang. Tandakan simbol berserenjang. Maknanya berapa darjah ni kelas? 90 darjah. 90 darjah. Dah siap. Okey, ada masalah tak untuk garis serenjang 2 ni? Tak ada. Okey, senang kan? Senang kan? Okey, bersedia dengan lukisan yang seterusnya. Kita nak lukis garis selari pula. Okey, sebelum kita lukis garis selari, pastikan kamu buat terlebih dahulu satu garis lurus. Tandakan A dengan B. Okey, buat sekarang. Dah. Satu garis A dan B. Tandakan. Lepas tu, letak dekat atas titik A dan B tadi. Tandakan dot. Kamu letaklah tandaan dia C. Labelkan C untuk dot tu. Dapat? Boleh tak? Boleh. Okey, seterusnya. Kita tengok. Kita angkat kompas kita. Kita letak betul-betul. Kita tandakan. Titik A pergi dekat titik C. Okey, kita lockkan. Okey, macam saya buat tadi. Okey, dia letak jarum dekat A. Lepas tu yang pensel kita letak dekat dot C tadi. Okey, buat sekarang. Dah, tanda dah. Tak payah tanda Kita ukur je. Lepas tu lockkan kompas kamu. Jangan gerak-gerak lagi dah. Dah? Dah. Okey, selepas itu kita gerak. Buat satu garis macam tu. Ukuran yang tadi tu. Okey, ukuran yang A dengan C tadi tu. Kamu jangan gerak lagi dah bukaan dia. Kamu bawa jarum tadi pergi dekat B. Lepas tu buat satu garis melengkung macam ni. Dapat? Dapat. Okey, next. Okey, situ pula. Okey, so selepas satu garis, kamu buka bukaan kamu, jarum kamu letak dekat A sekarang. Selepas itu, kamu bukakan kompas kamu sehingga sampai cecah titik B. Pensel sekarang ni dekat B sekarang. Okey dah. Buka sampai ke A dan B. Dah. Okey dah. Dapat yang lain? Faham tak kaedah ni? Faham. Okey, next. Angkat. Tandakan. Macam tu sahaja. Angkat. Letak jarum dekat C. Bukaan tak boleh nak ubah. Kekalkan bukaan. Selepas itu, tandakan dekat ruangan nak cari titik persilangan dia. Okey, dapat macam ni. Ada dua garis kat sini. Mesti melintas antara satu sama lain. Mesti ada persilangan dekat sini. Dah? Dapat tak? Dapat. Okey. So, ambil pembaris. Cantumkan sahaja garisan titik-titik tersebut. Okey, go. Cepat. Boleh? Boleh. Okey, siapa yang tak dapat? Beritahu cikgu. Cikgu ulang semula. Semua okey Faham ya? Faham. Okey, next.
Tandakan macam mana? Ukur. Cuba tengok ukuran dia. Titik A pergi ke B. Cuba ukur. 6 cm. Kalau sini 6 cm jugalah. Tapi kalau kamu tak ukur ikut kamu, sama tak titik-titik A, B dengan C dan tanda itu? Cuba ukur, sama tak? Tak 6 cm pun tak apa. Jangan risau. 4 cm ke 5 cm ke tak apa. 4.5 ke tak apa juga. Tetapi titik ini sama dengan titik AB. Itu je. Sama tak? Sama. 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 Okey, sekarang apa yang perlu kamu buat? Okey, kita tulis dulu. Pembahagi dua sama sudut. Okey dah. Tulis dulu. Pembahagi dua sama sudut. Dah tulis. Siapa yang tak ada Dah. kompasar, siapa yang tak ada protractor, masalah sikit lah sebab saya dah suruh sediakan minggu lepas lagi kan. Okey dah. Dah tulis dah pembahagi dua sama sudut. Okey, sekarang kamu lukis satu garisan lurus. Okey, mendatar. Tandakan satu garisan senggatan, labelkan L. Satu lagi senggatan di sebelah kanan, labelkan K. Okey, buat sekarang. Selepas itu, kamu gariskan dari titik K pergi ke titik J ni. Panjangkan sedikit. Tak kisah. Ukuran dia tak kisah. Tapi berada di sebelah atas lah. Sama seperti lukisan yang dalam skrin ni. Dapat? Dapat. Okey, macam ini sama Okey, boleh kita teruskan ke? Siapa yang belum siap lagi? Boleh. Siapa yang belum siap lagi? Bagi tahu. Okey, kita teruskan. Kita tengok. Okey, sekarang ini kita bukakan kompas kita, kompassus kita. Kita tandakan, kita letakkan jarum itu di titik K. Jarum di titik K. Selepas itu, bukaan kompassus. Dia berada di antara. Tak kisahlah tengah ke hujung ke, tak kisah. Tetapi di antara J dengan K. Jangan terbuka lebih ke J, tak boleh. Dia tengah-tengah antara J dengan K. Sini pun boleh, bawah pun boleh, tak kisah. Okey, tengah-tengah lebih sikit pun tak apa. Ini tak perlu ukur. Okey, tandakan sahaja dekat sebelah atas ni, dekat garis J dengan K. Dapat tak? Dapat. Okey, selepas itu, habiskan keseluruhan. Sampai ke garis LK. Maknanya kita lukis tu garis tu sepanjang ke bawah. Membentuk lengkok ni. Dapat? Dapat. Okey. Dengan bukaan yang sama tanpa diubah. Garis macam itu. Okey. Letak dekat titik yang tanda tadi tu. Di antara J dengan K. Bukaan yang sama. Okey, bukaan yang sama. Kita letak jarum. Okey, pensel tadi tu kita lukiskan di antara sudut ni. Dekat ruangan J dengan L ni. Okey, lukis dekat sini. Satu lengkok. Dah? Dah. Okey, next. Dekat sini pula, kita angkat kompassus kita tanpa ubah bukaan sudut. Letakkan jarum di persilangan LK pula. Dekat sini jarum dia. Bukaan yang sama, lukis macam ini. Okey, cepat. Keadaan dia macam ni, keadaan lukisan kamu nanti. Hasil dia. Siapa yang tak dapat? Semua okey? Okey. Okey, next.
Ambil pembaris, gariskan sahaja titik yang bersilang tadi, garis yang bersilang sampai ke K. Okey, sampai ke titik K. Okey, lukis cepat. Dah belum? Dah. Kita akan dapat. Okey, kita akan dapat pembahagi dua sama sudut. Maknanya, pembahagi dua sama sudut ini, kalau kita letakkan dia adalah 50 darjah, dia bahagi dua jadi 25. Kalau kamu buat titik dia 60, membahagi dua adalah 30. Cuba kamu ukur menggunakan protektor kamu. Sama tak bahagi tu? Sama. Sama. Okey. Ada masalah untuk lukisan ini? Boleh kita teruskan? Boleh. Okey. Okey, sekarang kamu tulis pula dekat lukisan kamu, kertas kamu tu 30 darjah, 60 darjah, 120 darjah. Okey, untuk pembinaan 60 darjah terlebih dahulu. Ni kita tengok lukisan ni. Kamu buat je 30, 60 dengan 120 ni. Okey. Lepas tu lukis satu garisan. Okey, lukis satu garisan. Tandakan di tengah-tengah garisan itu dengan senggatan. Selepas itu, okey, guna kompas sas kamu. Okey. Buat macam itu. So, kita lukis. Okey, kita bukakan bukaan kompas sas kita. Letak jarum dekat tanda ini. Okey, kita lukis bermula daripada sini. Bukaan dia tak kisah. Kamu buatlah bukaan dia. Berapa cm? 3 cm ke? Okey, buat 3 cm. Selepas itu, tandakan, gariskan lengkok sampai ke macam tu. Lebihkan 90 darjah. Lebih lagi daripada tu. Tapi jangan sampai terkena pada garisan inilah. Separuh saja. Setengah. Okey, separuh. Dah? Dapat tak? Dapat. Okey, next. Okey, ambil bukaan yang sama, jangan ubah bukaan kamu tadi. Letak kompas sas kamu dekat titik pada garisan yang kita lukis pada awal tadi dengan dekat lengkok dia tu tadi. Titik yang pertama tadi kat sini. Selepas itu kamu tandakan. Kamu tandakan yang pertama. Mesti lintas pada garis lengkok. Okay, dapat? Dapat. Okey, selepas itu gariskan. Okey, dah garis? Dah. Okey, cuba ukur sudut ni. Cuba ukur sudut ni. Berapa kamu dapat? Enam 60 darjah. 60 darjah. Okey. Tepat 60 darjah. Apa yang kamu tanda tadi tu dengan lukisan dia. Kan? Betul tak? Dapat 60 darjah kan? Okey, so dah pandai dah lukis 60 darjah kan? Okey, so cara nak lukis 60 darjah tadi, ada satu garis, ada satu titik tanda. Lepas tu, buat bukaan sedikit. Lengkokkan sampai ke belakang sini. Bukaan yang sama, jarum letak dekat sebelah sini. Tandakan dan lukis. Dapat 60 darjah. Boleh? Boleh. Okey, teruskan. Okey, sekarang lukisan kamu tadi, buat satu lagi dekat bawah. Ini dah 60 darjah dah tadi. Okey, asingkan. Buat satu lagi lukisan macam ni. Okey, kalau nak buat dalam satu lukisan ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk lukisan 120 darjah pula. Okey. Ukuran dia tadi, okey, tanpa diubah. Angkat. Angkat
pergi dekat titik persilangan ini. Okey, kamu nak buat pada lukisan yang sama ke? Pun boleh, tak ada Ya. masalah. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, angkat kompas kamu, letak dekat titik bersilang yang 60 darjah tadi. Okey, selepas itu tandakan. Okey, tandakan dekat sini pula. Ukuran sama, lukis. Macam tu, boleh? Jangan asingkan. Dah. Faham tak? Dah. Faham tak? Faham. Okey, next. Okey, ambil pembaris, gariskan. Okey. Garis dah, cepat. Okey, letak protractor kamu daripada awal garis yang sebelah kanan sehingga garis yang kita lukis tadi. Berapa darjah? Cuba kamu ukur. 120. Yes, very good. 120 darjah. Boleh faham? Ni, yang bawah ni, yang bawah ni. Jangan tengok yang atas. Kalau yang atas ni daripada sini kan. 120 daripada kosong sampai ke sini. 120 darjah. Okey, lukisan yang 60 tadi tu, kita nak lukis 30 darjah pula. Okey, macam mana kita nak buat? Okey. Kita tandakan saja, okey, di sebelah jarum kita ni letak dekat titik yang 60 darjah tadi tu. Yang ini tak kisah. Ukuran dia tak kisah. Okey, letak aja. Gariskan aja, tandakan saja. Tandakan. Okey, lepas tu angkat kompas kita, letak dekat titik yang di bawah pula. Lepas tu lukis macam itu. Okey, buat sekarang. Yang ni bukaan ni tak apa, tak ada masalah. Tapi yang warna hijau ni bukaan dia mesti sama. Dua mesti sama dengan jarak dia. Tapi jarak dia dekat awal-awal tak ada masalah. Boleh je buka aja mana-mana. Tapi kalau dah buka kena lock. Garis pun mesti sama juga. Okey? Boleh faham? Dapat tak? Boleh. Okey, dapat tak? Macam ni. Dapat. Okey, lepas tu kita ambil pembaris, gariskan. Okey, go. Gariskan dua tu. Okey, dah garis. Cuba kamu ukur daripada garis lantai ni ke garis yang baru kita buat tadi. Berapa darjah? 30. 30 darjah. 30 darjah. Bagus. Okey. Okey, ini adalah garis 45 dengan 90 pula. Okey. First, kamu ada satu garis. Okey, garis lurus. Tandakan di tengah-tengah. Okey, satu tanda. Okey, boleh buat sekarang. Tuliskan 45 dan 90 darjah. Kita nak lukis ni. Dah. Dah lukis? Dah ready belum? Dah. Okey. Ambil kompas, tandakan. Okey, boleh? Ambil kompas kamu, bukakan sedikit bukaan dia. Ini nak membina 90 darjah ya. Tanda satu dekat sebelah kanan. Bukaan yang sama juga tanda di sebelah kiri. Okey, tandaan yang sama. Okey. Bukaan yang sama, tanda sebelah kanan, tanda sebelah kiri. Boleh? Dapat tak? Okey, selepas itu, kompas kamu, yang jarum dia, kamu letak dekat yang baru lengkok yang pertama di sebelah kanan tadi. Yang kamu lukis awal-awal tadi. Letak dekat sini jarum dia. Okey, kompas kamu dah boleh buka dah sedikit. Bukaan dia. Okey, buka sedikit. Okey, buka sedikit. Tandakan di sebelah atas. Tanda di sebelah bawah. Okey, ini mesti bukaan yang sama. Atas dan bawah. Kalau kita tengok dekat sini, titik tengah-tengah ni.
Mesti dia kalau kita angkat, mesti lebih. Tengah-tengah, mesti dekat tengah-tengah. Bawah pun sama juga. Dia mesti lalu dekat sini. Atas pun lalu juga. Okey. Bukaan yang sama, angkat kompas kamu, letak jarum dekat sebelah kiri pula. Okey, garis dan garis. Boleh? Cuba buat sekarang. Ini macam awal-awal tadi kan? Garis berserenjang kan? Sama kan? Sama tak dengan garis berserenjang? Sama. Sama je kan? Tanda macam ni, tanda kat bawah. Okey, dapat dua macam ni. Lepas tu kita buat apa? Ambil pembaris. Gariskan. Macam itu sahaja. Okey, cepat. Dah garis? Dah. Okey, tulis dekat situ. Pembinaan 90 darjah cara 1. Dah. Dah belum? Okey, kalau kamu ukur berapa darjah? 90 darjah kan? Betul tak? 90 darjah kan? Ya. Okey. Okey, sekarang kita nak lukis yang baru pula. Pembinaan 90 darjah cara 2. Okey, buat dekat bawah. Lukis yang baru pula. Buat satu garis. Ni lain. Buat yang lain pula. Lukis satu garis lagi. Tanda di tengah-tengah. Cepat. Dah. Ini yang baru garis yang baru. Dah. Okey, tulis pembinaan 90 darjah cara 2. Dah? Dah. Okey, kita teruskan. Tanda semua sekali. Tanda ni bukaan dia, letak jarum, okey, di tengah-tengah tadi. Kita terus saja buka terus. Lukiskan lengkok sampai dekat hampir nak menghampiri dah garis ni semula. Tapi tak sampailah. Sampai dekat sini sahaja. Okey dah? Dah. Okey. Okey, ambil kompas kamu. Okey, ambil kompas kamu. Okey, jangan buka lagi kompas kamu. Lockkan awal-awal tadi. Okey, letak jarum dekat lekuk ini. Okey, dan gariskan. Macam tu. Dah? Dah. Okey. Okey, ambil jarum kompas kamu tadi, yang jarum dia letak dekat lengkuk yang kita buat tadi. Okey. Bukaan dia tak boleh nak ubah dah. Lockkan. Lepas itu tandakan satu dekat sini. Sama dengan kita lukis 60 darjah dengan 120 darjah kan? Sama kan? Dapat tak? Dapat. Okey, seterusnya tandakan macam tu. Okey, so letak dekat atas, lepas tu angkat kompas kita, letak di sebelah kiri pula jarum dia, tandakan di sebelah atas. Okey, kalau kamu perasan tadi, semua lukisan tadi, bukaan dia dah di-lockkan. Semuanya bukaan ni tak boleh nak ubah. Daripada awal tadi, lukisan macam ni, lock yang sama, tanda lock yang sama, tanda sini lock yang sama, bukaan yang sama, ini pun bukaan yang sama juga. Okey, kalau ubah, kena lukis semula. Okey, dah bersedia? Seterusnya. Okey, go. Cepat. Yang ni nak membina 90 darjah. Ini cara yang kedua lah. So, ada dua cara macam mana nak melukis 90 darjah. Okey, kalau kita ukur, kita dapat ukuran 90 darjah. Dan tandakan. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, masa pun dah tamat ni kan? Sikit lagi. Okey.
membina 45 darjah, ukuran dekat lukisan yang sama tadi. Letakkan tanda dekat situ. Tanda dekat situ. Okey, macam tu. Okey, go. Titik jarum letak dekat sebelah sini, tandakan. Tanda jarum letak dekat sini, tandakan dekat sini. Okey. Dah. Yang ni bukaan tak kisah. Tak kisah besar mana. Nak ubah pun boleh. Panjangkan sikit pun tak apa. Tetapi lukisan yang hijau mesti bukaan yang sama. Dah? Dah belum? Dah. Okey. Ambil penggaris, gariskan sahaja. Okey. Garis sekarang. Okey, dah garis dah? Dah. Okey, cuba kamu ukur sudut ni. Berapa darjah? 45. Okey. 45 darjah. Sama seperti yang kamu ukur tadi. Okey, guna protractor. 45 darjah. Okey.